Jadi doktor, boleh doktor kan ceritakan terlebih dahulu tentang latar belakang pensyariatan berpuasa? Baik, terima kasih. Puasa seperti yang kita ketahui merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa ni sebenarnya merupakan amalan yang unik kerana puasa ni telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu sebelum daripada umat Islam lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 iaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi daripada ayat tersebut juga antara bentuk persamaan antara puasa umat terdahulu dengan umat Islam adalah dari sudut pengertian perbuatan puasa itu sendiri. Umat terdahulu dan kita umat Islam pada zaman sekarang, berpuasa itu bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terima kasih doktor. Sebelum kita masuk kepada hikmah berpuasa, boleh doktor terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan puasa dari segi bahasa dan syarak? Antara bentuk persamaan antara puasa umat terdahulu dan puasa umat Islam adalah dari sudut pengertian perbuatan puasa itu sendiri. Umat terdahulu dan kita umat Islam juga berpuasa itu bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menurut Al-Baydawi, persamaan ini yang menjadikan motivasi kepada umat Islam untuk melakukan ibadah puasa kerana ia merupakan ibadah sejagat yang telah difardukan kepada umat-umat lain sebelum umat Islam. Puasa dari segi bahasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan. Manakala dari segi syarak pula, puasa bermaksud menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Apakah hukum kita berpuasa? Kita boleh bahagikan hukum puasa kepada 4 kategori, iaitu puasa wajib, contohnya puasa pada bulan Ramadan, puasa sunat, contohnya puasa pada hari Isnin dan Khamis ataupun puasa hari Arafah. Puasa haram, contohnya puasa pada hari Raya Aidilfitri. Dan puasa yang makruh, contohnya puasa sepanjang tahun. Bagaimanakah pula dengan syarat berpuasa, doktor? Syarat wajib bagi puasa ada 5. Yang pertama, seseorang itu hendaklah beragama Islam. Artinya kalau seseorang yang kafir, maka puasanya tidak sah, malah tidak wajib pun. Yang kedua, seseorang itu mestilah mukallaf ataupun baligh dan mempunyai akal yang sempurna supaya diwajibkan puasa ke atasnya. Syarat yang ketiga ialah suci daripada haid dan juga nifas. Ini bermakna perempuan yang dalam keadaan haid dan juga nifas tidak wajib berpuasa, tetapi perlu digantikan pada hari yang lain. Seterusnya, syarat yang seterusnya ialah menetap di sesuatu tempat, iaitu bermukim. Ini bermakna kalau seseorang yang bermusafir, dia boleh berbuka puasa dan menggantikannya pada waktu yang lain. Syarat yang terakhir ialah mempunyai kebolehan ataupun kekuasaan, maksudnya kemampuan. Maksudnya sekiranya seseorang itu dalam keadaan sakit atau lemah, maka puasa tidak diwajibkan pada ketika itu tetapi diwajibkan ganti pada waktu yang lain. Doktor, soalan saya yang seterusnya, bolehkah doktor nyatakan apakah hikmah di sebalik pensyariatan berpuasa ini? Puasa mempunyai beberapa hikmah. Antaranya ialah yang pertama, puasa menjadikan seseorang itu Muslim. Ini kerana objektif utama puasa ialah untuk menjana ketakwaan dalam diri seseorang Muslim. Jadi penghayatan terhadap ibadah puasa itu dapat melahirkan rasa takwa kerana orang yang sanggup berpuasa itu, dia sanggup untuk meninggalkan perkara-perkara yang biasa dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam hal ini takwa adalah sangat penting kerana takwa merupakan benteng daripada seorang Muslim itu melakukan maksiat dan juga kemungkaran. Buktinya dalam surah Al-Baqarah yang telah saya sebutkan tadi, ayat 183 tersebut. Hikmah seterusnya, orang yang berpuasa mendapat ganjaran yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah dijanjikan syurga yang khusus untuk orang yang berpuasa yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggandakan pahala dan ganjaran yang khusus untuk orang yang berpuasa. Hanya Allah Taala yang tahu. Hikmah yang ketiga ialah orang yang berpuasa doanya adalah mustajab dan dosanya akan dihapuskan. Jadi hikmah seterusnya ialah orang yang berpuasa mendapat faedah dari sudut kesihatan. Selain daripada itu, ada kelebihan-kelebihan dari sudut spiritual dan juga keimanan. Contohnya, dengan berpuasa perut kita dapat direhatkan. Beberapa isu-isu kesihatan seperti diabetik juga dapat dikurangkan melalui puasa.